Yang mana yang tak ada disiplin ni, ni yang bahaya. Yang mana sendiri meminjam tak bayar tu memang padah lah. Siapa suruh tak bayar kan? Fakta yang mengejutkan, menurut Hazanah Research Institute, baki hutang BNPL Buy Now Pay Later pada tahun 2024 mencecah 1.42 bilion ringgit, naik 34% dalam hanya beberapa bulan. Lebih mengejutkan, majoriti pengguna BNPL ini terdiri daripada orang muda bawah umur 30 tahun. Mereka tak layak memiliki kredit kad, tapi menanggung hutang yang besar. Soalannya, adakah BNPL ni musuh anak muda? Adakah kita sedang melihat generasi sekarang terhimpit dengan hutang? Bersama kita hari ini ialah seorang pejuang yang berani bersuara, Cik Farah Haji Roslan, Presiden NGO 4PM, iaitu Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia. Beliau dan pasukannya berjuang untuk membenteras perangkap keuangan seperti BNPL. Terima kasih MKR ucapkan kepada Cik Farah kerana sudi ditemu bual hari ini. Saya Farah Haji Roslan, Presiden NGO 4PM, Persatuan Penyelesaian Pengguna Peminjam Malaysia. Kami adalah NGO 4PM yang telah lama dalam industri Malaysia ni, dalam 12 tahun lah. Kenapa kerajaan Malaysia lah, dia sebenarnya tak mengharamkan BNPL? Ke sebenarnya dia tak boleh haramkan BNPL? Okey, BNPL ni adalah satu program di mana syarikat-syarikat yang memberi program BNPL ni, dia semestinya mendaftar syarikat mereka dengan kerajaan. Okey, pendaftaran syarikat kan. So, bila mendaftar dengan kerajaan Malaysia, so setiap program yang dibuat BNPL ni ada keuntungan dia kepada syarikat tersebut. So, syarikat tersebut yang ada dalam Malaysia ni pasti perlu membayar cukai. So, cukai kepada kerajaan ni lah yang untuk membaik pulih ekosistem ekonomi kita, Malaysia kita ni, dalam pentadbiran negara kita ni. That's why kerajaan tidak mengharamkan BNPL. Tapi untuk membaik pulih lah BNPL ni, patutnya kerajaan mungkin kena lebih pantau syarikat-syarikat yang memberi BNPL ni untuk mungkin ketatkan syarat-syarat dia dan melihat pentadbiran syarikat ni macam mana, adakah ada charge lebihan, adakah faedah lebih dikenakan. So, sentiasa kena pantau sebab dia syarikat swasta, bukannya bank, dia lain kan. Apa posisi rasmi Cik Farah selaku Presiden NGO 4PM yang berkenaan dengan BNPL ni? Nak masukkan skim ni ataupun meminta kawalan yang lebih baik? Macam yang cakap tadi. Jangan masukkanlah. BNPL ni actually bagus for those yang pengguna, pembeli yang berdisiplin. Dia target dia beli ni, dia bayar dengan baik. Rasanya BNPL tu tak ada masalah. Tapi yang mana yang tak ada disiplin ni, ni yang bahaya. Kat situlah tak bayar, tertunggak, kena di account kena terminate. Lepas tu nama blacklist. So, untuk mengelakkan benda ni, macam saya cakap tadi, mungkin syarikat-syarikat ni kena kuatkan syarat-syarat dia. Kuatkan syarat-syarat dia, dan kerajaan pun kena pantau syarikat-syarikat ni supaya tidaklah berlaku negative things, yang contoh peminjam pengguna ni tak bayar ataupun senang-senang dia dapat BNPL ni. Pasukan petugas Lembaga Pemantauan Kredit Pengguna yang di bawah Kementerian Keuangan menyatakan yang Shopee, Grab dan Atomi pada tahun 2023 memegang 97% transaksi BNPL negara. Antara tiga ni, NGO 4PM bagi pendapat Cik Farah, yang mana paling teruk daripada segi pengalaman Cik Farah? Paling teruk yang memang ramai lah bagi aduan bagi pengalaman terhidup Shopee. Sebab apa? Shopee ni kalau you tengok macam-macam benda you boleh dapat dekat Shopee. Kalau macam Atomi, kalau macam Grab tu dia ada spesifik, tak semua barang. Kalau you tengok Shopee lebih besar dan dia ada memang international punya penghantaran barang, tapi lebih banyak items daripada Atomi. Atomi kan ada limited sikit. And kenapa saya kata Shopee? Sebab Shopee ni, kalau contoh saya lah yang register akaun atas nama saya. Saya tak sedar saya terbagi awak akaun number tu semua kan. You ambil lah pay later tu. Beli macam-macam, saya tak tahu. Sebab saya rasa tak apalah, aku tak nak guna pun, bagi. You guna. And then at the end, you pun biar. Yang tanggung saya sebab nama saya. So kat situ punca banyak Shopee punya, saya rasa Shopee lah paling banyak masalah. Sebab Shopee ni, kalau you nak tahu, Shopee behind the scene diorang ada satu syarikat C-Money Capital, the one of the company yang memberi duit ataupun inject duit kepada Shopee
as a BNPL tu. So apabila orang yang tak bayar Shopee, Money Capital ni dia ada license money lender. Dia ni lah yang memblacklistkan, dia yang menyenara hitamkan pengguna, peminjam dalam sistem Sitos. Bukan Shopee yang buat? Bukan Shopee. Shopee is a platform. Tapi yang behind the scene is si Money Capital. Ni salah satu contoh sebab Shopee memang saya tengok ramai. Dan saya tengok juga dekat Sitos tu memang ada amountnya, dan bila kita cuba nak bayar, peminjam cuba nak bayar, masalah ni dia tak boleh go through dekat account tu balik sebab terminate kan. Dia terminate. Dia kena bayar lump sum. So kesian jugalah. Tapi salah juga kepada peminjam yang mana dah kena scam, kesian. Yang mana sendiri meminjam tak bayar tu memang padah lah. Siapa suruh tak bayar kan? Saya sendiri pernah bincang dengan Shopee, dia orang takkan bagi staggered payment lagi dah. Dia orang memang suruh lump sum. Buy now pay later ni dia ada maksimum tak untuk setiap platform ni? Maksudnya dia macam Atomy ataupun Grab menghadkan jumlah yang setiap customer boleh hutang. Dia memang ada. Dia ada limit dia, tapi setiap platform ni lain-lain lah. Tak sama. Sebab ada yang memang memerlukan documentation, ada yang tak perlu. Yang mana documentation tu memang strict lah. Yang mana tak perlu tu lebih senang orang berhutang kan. Sebab saya nampak juga contoh Grab. Saya tengok dia tak perlu dokumen, tapi kemungkinan besar bila kita log in, bila kita dah register Grab kan, kita memang dah letak kita punya details. So kat situlah senang dia bagi. Mana dia trace kat situ je? Kat situ. Jadi memang dah rekod kita. Macam Atomy pun saya rasa sama. And Shopee pun dia ada dia punya terms and condition. Dan saya rasa kita register pun kita kena letak IC. Betul. Benda-benda penting kan, info-info penting. So dia ada amount masing-masing lah, maximum amount. Dan kadang-kadang macam Shopee saya tengok kadang-kadang tak adalah more. Mungkin dia bagi sampai 3,000. Mungkin tapi standard mungkin 3,000 saja. Cuma mungkin orang yang contoh dah ambil, dia bayar, dia ambil lagi. Kan? Dia continuous bayar, ambil. So sampai bila pun mungkin tak settle lah. Selagi tak bayar lump sum tu, baru tutup kes lah kan, tutup account. Jadi bagi Cik Farah, adakah company ni sebenarnya dia mengambil kesempatan kepada pengguna? Actually dia tak ambil kesempatan. Dia actually membagi peluang kepada pengguna untuk memiliki sesuatu barang. Actually dia bagi kita peluang untuk membeli. Tetapi dia tak salah sebenarnya. Kita ni yang nak membayar ni kena disiplin. Diorang memang bagi chance, tapi ada some platform ada charge interest. Ada some platform tak ada charge. Tapi macam saya cakap tadi, bila tak ada charge tu, kemungkinan besar dia terminate account, you kena bayar lump sum. Yang mana ada charge tu, peratusan dia tak mungkin tinggi lah. Dia tak akan macam bank. Dia mungkin satu amount tetap, dia lock, you kena bayar that amount. Penghutang ni, mesti Cik Farah dah jumpa kebanyakan yang dah bankrupt, pokai apa semua, dia tak boleh bayar dah. Jadi bila Cik Farah tengok orang ni, dia barang apa yang mereka beli sehingga mereka tak mampu bayar? Saya rasa untuk BNPL ni, actually merangkumi semualah, ABCD ni semua. Cuma yang saya nampak memang peratusan tinggi adalah gadget. Gadget lah, banyak sangkut beli iPhone lah. Yes, gadget. Tak kisahlah iPhone ke, Samsung ke, apa brand saja, memang banyak. Sebab apa? Kita sekarang umur bukan yang dewasa saja. Even teenagers kita pun pakai phone dah sekarang. Betul. So, ibu bapa mungkin tak ada bajet duit nak bayar lump sum. So, kenalah guna cara BNPL. Bukan saja platform yang kita sebut tadi, dan mungkin ada platform lain, contoh Your Credit, Singa, ataupun iPhone punya Mac Machine kan, ada dia punya bulanan. So, kalau untuk kategori tu saya rasa phone lah. Gadgets paling tinggi lah peratusan dia. Yang lain-lain memang ada juga, tapi more is gadget. Sebab sekarang kita dunia gadgets kan. Adakah sebab ni macam kehendak lah, memang kehendak hidup lah. Yes. Kehendak hidup yang memaksa untuk orang untuk beli teknologi terbaru. Mungkin keperluan juga sebab mungkin phone dia dah rosak. Tak ada bajet, terpaksalah BNPL. Tapi mana yang ambil phone yang memang ikut pricing yang dia mampu, baguslah. Tapi ada juga segelintir yang mungkin nak phone lebih mahal, yang pendapatan pun biasa-biasa, tapi sebabkan nak canggih, nak tunjuk kat orang, beban lah. Jadi beban kepada mereka lah. Okey, soalan seterusnya lah. Adakah pengaruh untuk membeli perkara tak perlu ni lah, itu kehendak lah, disebabkan oleh pengaruh kawan-kawan, macam Cik Farah cakap tadi, yang dan juga dengan wujudnya BNPL ni, dia macam aku tak boleh beli sekarang lah, boleh beli ada BNPL, boleh tunjuk kat member. Adakah sebab tu punca dia? Kita memang friends, confirm lah kawan-kawan kan, kita tunjuk. And sama sekarang kita kan ada influencer. Kan kita ada banyak orang-orang yang berpengaruh, influencer, tak kisahlah YouTube ke TikTok ke kan, tunjuk contoh model baru ataupun contoh barang baru kan. So kita yang mungkin belia-belia muda ni teringin, kita pun nak juga, sebab kita nak follow zaman semasa sekarang kan, zaman viral. Kita pun nak ada juga. Sebab apa kita tunjuk?
kita pun mampu. Padahal tu BNPL. BNPL ikat berapa tahun dia kena bayar. So orang tak tahu. Orang tahu, canggih lah, bergaya. Pakai yang benda viral lah, macam dia akan satu impression yang tinggi lah. Macam orang akan hormat. Orang akan hormat, orang akan respect. Behind the scene, sebenarnya peminjam tu terikat dalam struggle lah. Struggle lah nak kena bayar bulanan dengan komitmen lain. So memang pengaruh lah. Kalau sebab lain ada? Kalau sebab lain? Sebab lain tu keperluan lah. Keperluan lah. Contoh barang-barang yang mungkin kita memerlukan setiap hari pun memang ada BNPL kan. Contoh barang anak, pampers ke kan, susu ke pun boleh BNPL. Itu bagi saya golongan-golongan yang mungkin pendapatan rendah tapi mungkin mampu untuk bulanan yang amount minimum. So dia ambil lah BNPL untuk sementara, emergency ke. Pendidikan tentang kewangan lah dekat Malaysia, iaitu financial literacy ni, pada Cik Farah, penting pada peringkat apa? Okay, kalau kita kupas balik kita cuba tengok kita sekolah rendah. Actually dalam mathematics, kita ada soalan-soalan contoh Ali mempunyai RM10. Dia membeli buah tersebut RM5. Berapa baki dia ada? RM5 kan? So kita actually daripada sekolah rendah kita dah belajar matematik, soalan-soalan macam tu. Cuma saya rasa pihak kerajaan mungkin kena tambah topik atau silibus mungkin untuk subjek pengurusan kewangan. Supaya apabila yang mana remaja-remaja ni belajar, sebab kat situ kan diorang punya mentality dah more matured untuk memikirkan masa depan diorang. So kat situ diorang boleh learn macam mana diorang nak manage kewangan diorang. So apabila daripada form 1 lah, let's say daripada form 1 dia belajar, dia boleh memberikan impact besar pada negara. Sebab bila this generasi belajar untuk urus kewangan, so semuanya akan disiplin dan positif. Dia akan bagi positif dalam ekosistem ekonomi negara Malaysia. Tak macam sekarang kan banyak bankrupt, banyak susah. So bila susah, mana nak bayar apa-apa, contoh cukai kerajaan ke apa. So macam mana kerajaan nak dapatkan pendapatan untuk naik tarafkan negara kita? Sebab itulah negara kita susah nak maju. Macam sekarang kita mungkin sampai tahap mungkin SCC. Menara Merdeka. Kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku kat Malaysia ni. Kita tak tahu. So kalau generasi muda daripada sekolah menengah dah tahu benda ni, how to manage yang punya kewangan, saya rasa mungkin future mungkin ada kereta terbang lah kot, wawasan 2020 yang kita nak tu kan. Sekarang tak ada pun sebab mungkin keadaan ni lah banyak orang bankrupt, memang tak ada pendapatan. Macam mana dia nak memberi kewangan kepada kerajaan juga kan? Macam mana dia nak salurkan dia punya pendapatan? So memang sangat penting lah, education tu sangat penting. Maknanya pada jawapan Cik Farah, dia peringkat sekolah menengah lah. Yes, menengah dan seterusnya lah. Apabila Cik Farah first time lah dengar BNPL ni, adakah Cik Farah rasakan ini macam ini satu hutang baru ni yang akan menjerat budak muda, ataupun sebenarnya Cik Farah dah tahu yang benda ni adalah salah satu skim terbaru daripada pihak-pihak tertentu ni untuk menjerat pengguna berhutang? Actually kan, kalau kita tengok, kita memang dah lama ada buy now pay later ni. Kita tak payah pergi jauh. Kita tengok, kita beli kereta. Kan? Buy now pay later kan sebenarnya. Cuma kita dengan pihak bank. Bukan dengan syarikat-syarikat Grab, Atomy, Shopee. Kalau kita tengok daripada awal, kita pun dah ada dah buy now pay later. Cuma kita tak ada cakap buy now pay later. Kita cakap pinjaman kenderaan. Kita basically kita meminjam dan kita guna kereta tu. Kita guna dulu kan, baru kita bayar bulanan. Dia sama je konsep dia dengan syarikat-syarikat yang you cakap ni. Cuma bezanya mungkin dari segi mungkin terikat dengan akta-akta. Mungkin dengan bank, diorang ada akta yang diorang boleh interest accumulate. Mungkin dengan syarikat yang Atomy, Grab ni semua, diorang tak ada dalam senarai itu. That's why diorang tak boleh nak overcharge. Diorang dah terhad tau, limited. Tapi dia punya impact tu samalah blacklist. Kan? Kalau pinjaman kereta pun boleh blacklist. Samalah sekarang Shopee. Blacklist. Tengok tak pernah buat pinjaman bank, tiba-tiba blacklist Shopee. I know. So, dia sama je daripada awal dah ada dah buy now pay later. Cuma daripada segi undang-undang dia tak ada lagi macam dia tak ada akta. Tak ada akta lagi kan? Ada. So adakah Cik Farah rasakan yang suatu hari nanti mungkin patutnya kena buat memang akta? Memang ada. Basically kami sendiri pernah turun ke Bank Negara. Memang diorang tengah membuatkan akta-akta. Contoh kalau kita cakap pasal 3 tadi Shopee, Atomy dan Grab. Macam Shopee, diorang memang dah under Bank Negara. Diorang memang dah link dengan Bank Negara. So that's why diorang dah ada dalam akta Bank Negara. Macam syarikat-syarikat yang mungkin tengah proses. Bank Negara pun sedang pantau mana yang syarikat-syarikat sedang memberi BNPL, interest semua, sebab diorang kena lock supaya diorang ikut akta kerajaan punya. Macam tu.
Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Alif ucapkan kepada Cik Farah di atas pendedahan terhadap BNPL iaitu Buy Now Pay Later. Diharap ia dapat membantu anak muda terutamanya untuk cuba elak terjerat daripada kancah berhutang. Sekian saja di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye.